Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat, salam mesra. Sekali lagi kita bersua di 14 hari bulan 4 ini bagi menyaksikan pertembungan di antara Cyberjaya Teleflow. Sambil itu kita dengarkan dulu nyanyian lagu negaraku. Cyberjaya Teleflow menentang Kampung Baru Boss FC pada malam ini. Dan pastinya menarik untuk kita berkatakan kerana satu pasukan telah pun layak ke final yang menanti mereka, yaitu KRU Port Klang setelah menang ke atas MP Klang 2-1 pada perlawanan tempoh hari. Dan ini pastinya menjadi pemangkin semangat untuk kedua pasukan ini mencari kemenangan mutlak untuk mereka layak bertanding di peringkat akhir yang dijangka pada minggu hadapan 23 hari bulan. Bersama dengan saya pada malam ini tidak berkesorangan saudara Nakyudin yang pastinya akan membahaskan tentang 70 minit perlawanan 8. Namun tahun ini merupakan debat pertama mereka dan perlawanan telah pun dimulakan oleh pengadil perlawanan. Menyaksikan sepak mula yang telah dilakukan Nizam. Itulah yang terjadi apabila seseorang pemain memegang bola terlalu lama. Pastinya akan ada baik rembatan yang cuba dilakukan oleh Nizam, memberikan sepakan penjuru yang kedua untuk Cyberjaya Teleflow. Lihat bagaimana hantaran pada Yazid kemudian terus dicuba oleh Nizam tadi. Apapun lantunan bola itu berjaya dibaca dan diselamatkan oleh penjaga gol Amir Azmi tadi. Apapun sepakan kaki kanan beliau berjaya diselamatkan oleh penjaga gol lawan. Pertama untuk pemain yang baru saja dimasukkan, Nafizuddin. Satu tolakan jauh untuk mencari Afif Najmi. Peluang untuk Afif Najmi. Ada ruang dan tidak berjaya untuk memasuki gawang pasukan Kampung Baru. Tindakan yang positif Nakyudin. Lihat bagaimana satu pressing yang baik daripada Afif Najmi untuk mendapatkan bola dan satu lob ball sebenarnya, tapi melewati gawang gol buat pasukan Kampung Baru Boss. Jika tidak, pastinya mereka akan mendahului di separuh masa kedua ini. Menentang Gombak FA, kita saksikan asakan yang dilakukan oleh Azhar ke atas Syakimi, memberikan sepakan penalti. Sebenarnya kita memperlihatkan bagaimana Azhar yang sudah kehilangan bola dan ada tarikan sebenarnya. Walaupun ada dua asakan daripada kebutuhan jaringan untuk perlawanan pada malam ini. Mudah Syakimi menewaskan Rizwan untuk memecah kebutuhan jaringan untuk pasukan Kampung Baru Boss mendahului Cyberjaya Teleflow. Satu jaringan, anjakan paradigma untuk Kampung Baru Boss mengekalkan momentum perlawanan. Lihat tenang Syakimi mencarikan gol sepakan penalti. Lihat bagaimana dia memberikan di sebelah kiri Ridwan. Apapun Ridwan sebenarnya telah menembakkan badan ke sebelah kanan. Apapun Syakimi dengan kaki kanannya tenang mencarikan gol dengan bola sebegitu. Hakim menanti di belakang. Satu antaran terus dan terkena tiang. Satu rempatan kali ini melalui Hakim. Bahaya. Rempatannya Nakyudin. Bergegar gawang gol Teleflow. Kita melihat bagaimana ulang tayang. Satu sepakan percuma sungguh cantik. Terus ke ataupun ada satu tandukan daripada Azhar Wan Muhammad Nizam sebenarnya. Saifullah dengan rempatannya terus saja ke gawang gol. Jaringan penyamaan, sepakan yang menarik terus saja menerjah jaring Kampung Baru Boss, menewaskan Amer di sudut kanan gawang gol. Kedudukan kembali terikat 1-1 Nakyudin. Lihat bagaimana satu set piece yang baik. Saifullah Aula menjaringkan gol terus ke penjuru di sebelah kanan penjaga gol. Satu acahan sebenarnya dilakukan oleh Nizam dan Saifullah Aula menjaringkan gol tersebut. Terus melewati benteng pertahanan dan masuk meluru gol untuk mengikat. Saifullah Aula untuk Hakim dikeluarkan oleh pertahanan. Dan itu dia whistle panjang tamat perlawanan separuh masa yang kedua dengan kedudukan terikat 1-1. Dan mereka bakal ditentukan dengan sepakan penalti yang akan sama-sama kita saksikan sebentar saja lagi. Dan ini pastinya keadaan yang agak genting Nakyudin kepada kedua pasukan kerana mereka mengharapkan credibility atau kemampuan goalkeeper mereka dalam keadaan seperti ini. Apapun masa sebenar sudah pun tamat buat kedua-dua pasukan dan akan mudah untuk Azrul menewaskan Rizwan. Tidak berjaya dibaca.
Sepakan kaki kiri yang mudah menewaskan Amer walaupun telah pun berjaya dibaca oleh Azrul. Syakimi, berjaya ditampan oleh Rizwan. Gagal untuk mengulangi kecemerlangannya untuk mengikat kedudukan. Advantage untuk Cyberjaya Teleflow. Dan mudah. Amir pula berjaya menampar rempatan daripada Nizam. Sekarang ini dengan satu jaringan. Adakah Rizwan mampu menyelamatkan bola ini? Dan tidak. Tidak bagi Wan Amizi untuk meledak jaringan. Bertindak berhadapan dengan Amir ketika ini. Pemain ketiga untuk Cyberjaya Teleflow. Mudah untuk Yazid meledak jaringan. Kedua bagi Cyberjaya Teleflow. Tertumpu kepada kedua pemain sekarang ini. Mudah Hamizan menewaskan Rizwan di sebelah kanan dengan lerakan bolanya. Tidak ada Amir untuk mencari gol ketiga pribadinya. Mudah untuk Afif Najmi meledak gol ketiga bagi Cyberjaya Teleflow dalam aksi sepak. Dan itu dia kemenangan mutlak untuk Cyberjaya Teleflow. Kegagalan Hezri meledak jaringan. Palang menjadi saksi. Palang menjadi penghalang. Rempatannya terkena palang. Menyelamatkan gawang. Menyelamatkan penjaga gol Rizwan. Dan kemenangan mutlak seperti yang saya katakan. Untuk Cyberjaya Teleflow. Menang melalui sepakan penalti. Bakal bertemu dengan KRU Port Klang di peringkat akhir. Dan sama-sama kita nantikan perlawanan akhir minggu depan 23 April. Pertembungan epik di antara KRU Port Klang yang akan menanti kunjungan saya ulang dah dulu daripada dulu sebab masalah kami ialah latihan, padang latihan. Padang latihan kami tak berapa baik. Jadi kami nak buat taktikal ataupun teknik untuk good striker, maknanya serangan yang baik depan gol tu ada sikit kesulitan. Tapi saya rasa bangga dengan player. Player kita bila dia berada dalam padang turf macam ni, dia ubah permainan mereka daripada selalu hantar bola tinggi, dia banyak main bola bawah kan. Jadi di situlah untuk persiapan memanglah siapa saja pasukan yang masuk ke final ni memang persiapannya memang akan rapi. Tapi pada kami Teleflow ni seperti biasa juga, kita tak perlu nak buat perubahan apa. Cuma kita akan tengok balik. Kita akan tengok nanti game ni tadi kelemahan-kelemahan dia. Macam kami punya hantaran-hantaran yang banyak terkandas, apa punca dia. Itu yang saya tengah cari, kami akan cari sebelum final yang lebih kurang dalam 9 hari ini, insya-Allah. Jadi pada final tu setidak-tidaknya kami akan beri cabaran satu tentangan yang kuat pada KRU. Kita tahu KRU pasukan yang baik. KRU pasukan yang baik di atas kertas. Tanyalah penyokong-penyokong ACL ni, mereka tentu akan memilih KRU menjadi juara pada tahun ini. Tapi bila dah final, harinya pun lama lagi, kita tak tahu apa akan berlaku kepada pemain, kepada pengurusan, kepada masing-masing punya diri. Saya harap player kita akan terus segar, terus macam ni, dan sampai ke final nanti insya-Allah kita akan beri tentangan pada KRU. Insya-Allah. Pengalaman saya ialah sebenarnya saya berterima kasihlah kepada ni FAS kan, FAS menganjurkan sebelum ni memang tak adalah dah berapa lama FAS ni tubuhkan tiada ACL. Kerana saya enjoy walaupun saya bersama dengan Teleflow, tapi saya dapat melihat pasukan-pasukan yang memasuki pertandingan ni semua baik-baik. Saya kata banyak rupanya kita ni Selangor ni banyak player yang bagus-bagus. Tetapi kenapa tak ada orang nak datang tengok player macam ni? Player kalau macam ni, kalau digilap oleh apa, saya kata tak ada masalah. Bila saya tengok banyak player-player yang lebih baik, macam liga-liga Malaysia yang ada ni macam pasukan Selangor, banyak player-player yang baik. Jadi pengalaman saya dapat satu pengalaman, saya dah nampak ramai player yang baik di Selangor ini. Dan kejohanan ACL ni, anjuran ACL ni satu penganjuran yang berjaya buat FAS. Kerana inilah satu tournament yang terbesar dan pada saya terhebatlah dari segi pengurusan, dari segi manage yang dia manage ni, dari segi segala-galanya cantik.
cantik, tak ada masalah. Segala masalah sekiranya ada apa-apa pun dapat diselesaikan dengan cepat. FS. Tahniahlah FS, tahniah. Dan pengalaman saya sekali lagi, memang ini pengalaman sebab yang lepas-lepas SCL tak macam ni. SCL tahun ni banyak kita boleh nampak ex-player bermain. Jadi satu pengalaman yang berharga lah buat saya. Buat saya selama saya menjadi jurulatih sebelum Teleflow lagi kan. Dan bersama kita baru dapat main SCL first time dan kita boleh sampai ke semi-final, memang kita terlalu bersyukur lah, memanjatkan pasal kita target grouping, so pergi ke quarter kita lepas pergi ke semi pun saya rasa tengok pada game memang kita tak ada luck. Kita boleh habiskan di masa penuh tapi kita tak luck, macam free kick kena lepas tu ada a few tackle yang boleh membuatkan kita skor. Itulah kita cakap nasib macam football ni biasa. Macam mana you control game, macam mana you possess, at the end goal tu dia count. Kalau kita tak dapat convert, inilah dia. Pasal semua nasib lah bagi saya. Tapi good game lah, good game. Puas hati tengok player, both player lah puas hati. Pasal dia punya flow game tu memang kita, walaupun kita penonton, kita seronok tengok. Kita seronok tengok dengan referee yang baik, dengan semua perjalanan baik lah. Cuma yang memutuskan kita penalti tu nasib. Tu kecewa tu memang kecewa sikit lah. Tapi cuma ending dia bagi saya, budak saya masih tak kalah lagi lah. Bos masih tak kalah lagi, cuma kita tak ada nasib dia penalti. Itu je lah. Kita banyak develop budak youngsters lah, bawah 21, bawah 23 lah kita develop. Pasal kita punya plan jauh. Selepas ni kita punya plan ke Super League. So coach ada program, saya pun ada program. So kita combine apa yang kita buat dan kita akan keep player yang sama untuk pergi ke Super League lah. Pasal saya rasa player saya pun dah ready kot untuk Super League. Because semangat dia masih ada lagi kan. Diorang pun berjuang habis-habisan, lepas tu dengan combination yang youngsters. Lepas tu captain saya pun dekat 40 lebih kot. Tapi still dia punya command tu untuk budak-budak muda generasi yang dia punya command tu yang memang saya cakap cukup bagus. Lepas tu yang nombor 13 tu, dia pun Hazri, dia umur pun dah 40 lebih. Tapi still ada dalam tim saya. Pasal kita ambil combination muda dan experience. So yang experience ni akan guide yang muda. Macam mana kita akan bermain. Contoh macam Syakimi masih 21, macam Amar masih 21. Tu ada a few player yang dekat luar. Tapi cuma kita miss. Contohnya kita miss our number 7, Alif. Ya, Alif ni dia banyak combination dengan dia 3 orang lah, dengan Darwin and Azrul. Ni memang combination memang bagi saya lah midfield cukup solid. Tapi bila kita miss pasal dia double yellow, dia kita kena hadap juga lah. Dia tempo permainan tu memang agak lain lah. Tapi still sama aja. Kita buat planning kita, apa yang kita buat di padang kita deliver dekat sini. Tu one thing bagi saya, Boss FC punya player semangat dia tinggi, disiplin. Itu yang paling mustahak dalam tim lah.